الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Timbalan Nazir Haji Rahim Cik Umar, seterusnya barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, barisan tuan-puan pegawai EJK Pengimarahan Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Ismail, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, dan pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam satu majlis ilmu, dan mudah-mudahan ianya diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila disebut tentang harta, harta ini adalah suatu benda yang kita perolehi, yang mana ianya dipandang dengan nilai. Seandainya ianya bukan harta, maka kita tidak pandang ia sebagai nilai. Sebagai contoh, batu. Adanya batu yang mana batu itu terletaknya di tepi jalan dan ianya dipandang sepi oleh orang yang lalu lalang. Tetapi seandainya batu itu diletakkan di dalam satu hotel mewah dan ianya diletakkan berdekatan dengan air terjun, air pancut turun kan, maka ianya dipandang sebagai suatu benda ataupun harta yang sangat bernilai. Dalam batu tersebut bila dipecahkan adanya berlian, maka makin bertambahlah bernilai batu tersebut. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam keadaan kita ada harta, contoh duit lah, duit. Bila kita ada duit, wang, kita takkan letakkan duit itu terus ke dalam beg. Tapi duit itu kita, disebabkan dia adalah harta, maka kita lindungi dia, kita jaga dia. Kita letakkan dalam dompet. Ada orang dalam dompet diselitkan, disusun dengan rapi, dilipat dengan baik, diletakkan di dalam poket. Ada setengah orang duit itu diletakkan di dalam dompet, dan dompet itu diletak pula dalam beg, dan beg itu pula diletakkan pula di dalam bonet dengan baik dan rapi. Itu adalah harta. Adapun yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah dalam keadaan harta-harta ini kita jaga dengan rapi dan baik ketika kita hidup, maka ia tidaklah akan turun kepada keturunan kita semata-mata. Kerana apa? Ia boleh rosak, ia boleh musnah, ia boleh dijual beli, dan ianya boleh berpindah milik kepada orang yang bukan ada pertalian
ataupun rapat dengan kita. Sebagai contoh, ada seorang ahli qaryah pernah bertanya dengan saya, Ustaz, macam mana kita nak jadikan harta tersebut dalam faraid supaya ianya kekal kepada keturunan kita? Sebagai contoh, ada seorang suami dan juga isteri. Mereka berkahwin, mereka mempunyai anak. Saya bagi 3 anak. Anak lelaki, anak perempuan. Baik. Dalam keadaan anak lelaki ni, dia berkahwin pula. Berkahwin dan berkahwin. Maka setiap orang ni ada 2 orang anak. Dua orang anak. Baik. Bila ada anak ni, dalam keadaan ada anak-anak ni, maka si suami tadi meninggal dunia. Harta akan turun kepada anak-anak dan isteri, tanpa kepada cucu. Satu hari anak ni pula dia dapat bahagian, contohlah dia dapat bahagian tanah lah, tanah arwah ayah dia. Kemudian tanah yang dimiliki oleh anak tadi ni akan turun kepada cucu, dan turun kepada isteri. Isteri dan orang lain, isteri. Dan isteri ni pula dia berkahwin dengan orang lain. Isteri ni pula meninggal dunia. Harta tu dah pindah kepada suami yang lain. Adakah dia kekal pada keturunan? Tidak. Itulah realiti harta, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita ada duit, esok kita mati. Hari ni kita kerja daripada 7 pagi sampai 7 malam, esok kita mati. Duit gaji tu kita belum dapat lagi, tapi duit tu akan pindah milik kepada orang lain. Jadi harta yang kita ada sekarang ni, yang kita sayang ni, yang kita bekal, yang Allah Ta'ala bagi pinjam sementara ni, yang ini takkan kekal, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab malam ni kita akan cerita dengan tajuk yang sambungan, ialah dengan tajuk As-Sabah. Dalam tajuk As-Sabah, kita dah berhenti setakat mana? Mana pemadam whiteboard? Dia tempat sendiri, tak ada masalah. Gitu. Baik. Oh, ada. Allahu Akbar. Terima kasih. Tuan Timbalan Nazir pula ambil kan. Allah Akbar. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, As-Sabah ada berapa bahagian? As-Sabah ada berapa bahagian? Sebelum ni saya ada ceritakan As-Sabah ada berapa bahagian. Kita kembali kepada segmen Ana tanya, Ana jawab. Baik. As-Sabah ada 3 bahagian. As-Sabah ada 3 bahagian. Satu, As-Sabah bin nafsihi. Yang kedua, As-Sabah bil ghairi. Yang ketiga, As-Sabah ma'al ghairi. Kenapa perlu tahu, Ustaz? Sebab kalau kita tak tahu, bimbang kita menafikan nasab ataupun menafikan waris. Itu pentingnya kita belajar harta pusaka, bukan semata-mata nak kira, tak. Tapi kita supaya kita tidak menafikan nasab ataupun waris. Baik. So As-Sabah ada berapa? 3. Jangan buat segmen lagi sekali. Ana tanya, Ana jawab. Okey, baik. 3 ni tuan-tuan, As-Sabah bin nafsihi, As-Sabah bil ghairi, As-Sabah ma'al ghairi. Ceritanya saya dah cerita yang bin nafsihi dan bil ghairi secara umum sebelum ni. Dan hari ni kita masih lagi berkisar kepada bin nafsihi dengan bil ghairi. Bin nafsihi ni yang mana? Ingat tak? Tak ingat. Kita kembali kepada segmen Ana tanya, Ana jawab.
Baik. Untuk binafsihi, dia adalah berkaitan dengan waris yang mengambil lebihan harta. Selepas waris yang ditetapkan bahagian. Namanya ashabul furud. Baik. Sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan ashabul furud, iaitu orang-orang yang ditetapkan bahagiannya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nisa ayat 11, ayat 12. Kalau ayat 12 Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan suami. Bila isteri itu meninggal dunia dan isteri itu ada meninggalkan anak, suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Yang ini ditetapkan bahagian. Tapi bagi asabah bin nafsihi ni, dia adalah waris juga, tapi dia ni tak ada bahagian yang ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh anak lelaki. Contoh anak lelaki. Okey. Anak lelaki dia dapat lebihan harta. Yang ni kita ulangan tau, ulangan. Kita belum masuk kes yang daripada ahli Qaryah belum. Baik. Ini ulangan. Anak lelaki. Contoh seorang lelaki meninggal dunia. Dia tinggalkan ibu, dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan anak lelaki. Baik. Bahagian ibu, okey, seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan ibu, isteri, anak lelaki. Baik, bahagian ibu saya buat gini, supaya kita ingat. Ini ada anak, ini tak ada anak. Okey. Kalau si mati ada anak, berapa ibu dapat? Kalau si mati tak ada anak, berapa ibu dapat? Begitu juga dengan isteri. Kalau si mati ada anak, berapa isteri dapat? Kalau si mati tak ada anak, berapa isteri dapat? Baik. Ibu dia punya bahagian 1/3 dan 1/6. Isteri 1/4. Balik 1/6, 1/3. Isteri 1/4, 1/8, 1/4. Okey. Baik. Yang ni kaedahnya ialah tengok si mati ni ada anak tak? Ini ada anak tak? Ada. Ini anak dia. Sebab tak semestinya bila dia berkahwin dengan isteri ni baru ada anak. Tak. Boleh jadi perkahwinan yang lepas dia dah ada anak. Sebab tu istilah dia kena pakai perkataan si mati meninggalkan anak. Syaratnya macam tu. Contoh saya dah berkahwin, ada anak. Kemudian contoh isteri saya meninggal. Contoh. Aku seram. Contoh isteri saya meninggal. Contoh. Orang lain lah. Seram pula. Imam cakap lain lah tuan-tuan. Bagilah A lah. A. Ini contoh A lah. Abu ada Abu sini. Ada. Okey. Abu ni dia ada isteri dan dia ada anak bersama dengan isteri dia. Kemudian isteri dia meninggal dunia. Okey, Abu ni ada anak tak? Ada. Dia jumpa dengan Minah. Kahwin dengan Minah. Bila kahwin dengan Minah, seronok sangat kahwin. Abu ni mati. Okey, bila Abu ni mati, Abu ni ada anak tak? Ada. Bila Abu ni ada anak, Minah yang baru dikahwini tu takkan dapat 1/4, tapi dapat 1/8 sebab Abu ada anak walaupun bukan bersama dengan Minah. Okey, boleh? Susah nak buat contoh. Contoh untuk diri sendiri, takut tu.
Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dari segi kaedah faraid, dari segi harta pusaka, sebab tu pentingnya kita tengok dia punya ayat. Arwah ada anak tak? Ada. Anak apa? Kena tanya anak apa? Anak tiri, anak angkat, anak kandung, anak susuan, anak zina, anak yang mana? Sebab penentuan nasab ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang tuan-tuan, ada kes yang dibawa pada saya yang mana anak tu bukan anak sah taraf. Anak tu adalah anak zina dan dia anggap itu sebagai anak dia dah. Saya dah anggap dia sebagai anak kandung dah ustaz. Betul, itu anggapan, tapi kita kena tengok syarak. Syarak kata anak zina, maka anak zina tak dapat harta faraid. Habis tak dikira ada anak tak dikira ada anak. Kecuali kalau yang itu perempuan. Kalau lelaki, dia tak boleh nak pakai ayah ni ayah zina, ni anak zina. Dia tak akan mewarisi harta kecuali ibu. Ibu dia yang mengandungkan kan, dia yang melahirkan. So harta anak zina tadi, ibu tu kalau dia meninggal, anak ni dapat. Tapi kalau ayah zina meninggal dunia, anak zina tadi tak dapat. Walaupun ayah tadi menganggap bahawa anak zina ini adalah seperti anak dia sendiri. Ini memang anak saya ustaz, benih saya ustaz, contoh. Kan? Tak boleh, tetap tak boleh. Tapi kami dah berkahwin ustaz. Betul, tapi yang ini anak zina. Tapi dia punya tapi, dia cuba nak kali, memang tak boleh. Sebab tu bila penentuan nasab, tuan-tuan kena tanya ini anak apa. Anak lelaki ni, ini anak kepada si mati. Sebab tu dia duduk dalam senarai. Kalau dia anak li'an, anak zina, anak tak sah taraf, anak angkat, yang ini kena cerita betul-betul. Sebab bila ada orang datang kepada saya, dia cakap, ustaz, arwah ni ada 3 orang anak. Saya pun tanya, anak ni anak kandung ke? Kenapa ustaz? Tak nak kena tahu ini anak apa. Jadi dia kata, orang yang tanya tu pun kadang-kadang dia cakap, setahu saya ustaz, rasanya anak kandung semua. Rasanya belum confirm. Sebab bila ditanya tuan-tuan, 3 orang anak ni, 2 adalah anak angkat. Rupa-rupanya main elok sama semua daripada kecil kan. Rupanya 2 ni anak angkat, 1 ni baru anak kandung. Maka anak angkat tidak termasuk dalam bahagian faraid, dalam bahagian harta pusaka. Bila berubah aja, maka berubahlah kaedah kiraan. Baik, boleh So kena tahu penentuan kaedah anak ni. Anak yang terletak dekat sini, bila namanya faraid, mesti anak kepada si mati, iaitu anak yang sah taraf. Walaupun anak kepada si mati tapi tidak sah taraf. Anak kepada si mati ustaz, tapi ni anak zina dia dulu. Yang ni tak boleh. Okey? Baik. Okey tuan-tuan. Sekarang ni si mati ada anak lelaki, ada ibu, ada isteri. Ibu dan isteri ni, ini adalah bahagian yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka anak lelaki ini namanya asabah bin nafsihi. Dia akan ambil waris yang mengambil lebihan harta. Caranya apa? Kena bagi pada 2 orang ni dulu, baru bagi pada anak lelaki. Sebab tu kaedah kiraan selalu begini tuan-tuan. Sebab si mati ada anak, ini bahagian dia. Maka sifir kita pergi ke 24. 6 kali 4 24, 3 kali 8 24. Tahu tak bahagian anak lelaki? Tak tahu. Sebab apa? Kerja dia ambil lebihan harta. Mana dapat 24 ustaz? Namanya gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. Ni belajar matematik tuan-tuan. Tuan-tuan yang pening-pening. Yang ni saya bagi je, tunjuk je supaya tuan-tuan boleh faham. 6 dengan 8 ni nak sama dia punya bawah, kena pakai sifir berapa dapat 24. 6 kali 4 dapat 24. 8 kali 3 dapat 24. Lepas tu 24 ni tolak dengan 4 dapat 20. 20 tolak dengan 3 dapat 17. Inilah namanya kerjanya lebihan harta. Maka anak lelaki dapat 17/24. 17
per 24. Kalau hartanya 1 juta, maka lebih daripada setengah juta dia dapat. Yang ni bahagian ni, ini lebihan harta. Kalau misal kata atas ni ada lagi orang, contoh adanya ayah, adanya bapa kepada si mati, contoh bapa anak lelaki. Okey, adanya bapa, adanya anak lelaki, maka bapa dapat 1/6 juga. So sifir kat sini jadi 4. So 24 tolak 4 20, tolak 3 17, tolak 4 13. Nampak dia berubah jadi 13 per 24. Ini bahagian anak lelaki, namanya asabah bin nafsihi. Automatik dia dapat lebihan disebabkan diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Baik. Boleh? So tuan-tuan, kenapa kita perlu tahu yang ni? Sebab supaya kita tidak menafikan waris. Baik. Soalan yang saya nak bangkitkan pada malam ini sebelum masa mencemburui kita ialah, kesnya adalah berkaitan dengan harta seorang perempuan yang pergi ke belah lelaki. Harta menantu tapi pergi kepada belah bapa saudara. Ni namanya asabah bin nafsi. Baik. Ada suami ada kahwin dengan isteri. Suami ni dia ada abang. Dia ada abang. Ada abang. Abang. Baik. Bila suami dengan isteri ni berkahwin, maka dia dapat seorang anak lelaki. Dia dapat berapa? Seorang anak lelaki. Maka dalam kes ni, okeylah, no problem, tak ada masalah. Cuma satu hari suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Harta pergi ke mana? Harta pergi kepada anak lelaki dan isteri. Abang tak dapat. Baik. Lepas tahun, isteri pula meninggal dunia. Maka harta ibu pergi kepada siapa? Anak lelaki. Dia dapat semua. Ini kerja anak lelaki ni. Asabah bin nafsi. Baik. Isteri ni, dia ada abang juga. Ada abang. Dia ada abang. Isteri ni ada abang. Baik. Anak lelaki ni, okey. Baik. Waktu kita bagi satu amount lah tuan-tuan. Kita amount lah sedap. Okey. Isteri ni ada 500,000. 500,000. Baik. Dalam keadaan 500,000 ni tuan-tuan, diuruskan oleh si anak ni lah. Anak ni tak kahwin, tak ada anak, kan? Tak ada anak. 500k ni tengah diuruskan, tiba-tiba anak ni meninggal. Patut turun kepada anak, kan? Anak ni meninggal tuan-tuan. Anak ni meninggal. Harta ni pergi mana? 500k ni. Duit isteri ni, duit ibu dia. Pergi mana? Dia pergi kepada bapa saudara lelaki si ibu sebapa. Dia pergi sini tuan-tuan. Duit siapa? Duit dia ni. Pergi kepada mana? Pergi kepada sini. So, tuntutan harta yang dia buat, yang ditanya pada saya, yang tanya ni adalah abang ni. Abang kepada ni. Dia tanya, "Ustaz, kenapa duit adik saya tak pergi ke saya, sedangkan itu duit adik saya?" Saya cakap, sebab anak dia ada. Anak dia asabah bin nafsi. Kerja dia habiskan harta, dan dia menghalang bapa saudara ni daripada menerima harta. Ni tak dapat. Ni lagi tak dapat sebab tembungan perempuan. Kemudian bila yang ni meninggal, kenapa saya tak dapat, Ustaz? Sebab dalam hukum syarak namanya bapa saudara lelaki. Bapa saudara lelaki
seibu sebapa. Ni sama adik-beradik, sama mak sama bapak. Dia yang akan dapat. So 500k yang dia ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat. Yang dia ni tahu pasal harta adik dia ni tak dapat. Dia menyangka bahawa dia dapat, sebenarnya dia tak dapat. Dan dia marah dengan orang ni sebab orang ni pula yang dapat. Dia marah, dia datang jumpa, dia kata, saya marah, saya jumpa orang ni, kenapa dia pula yang tuntut, sedangkan itu adalah duit adik saya. Betul, tapi turutan kena tengok siapa mati dulu. Jadi ni mati dulu, dia turun kat anak. Sepatutnya belum terima duit, pergi kat sini pula. Inilah kes, dalam kes pewarisan harta yang ramai orang sangkakan bahawa dia dapat, tapi sebenarnya dia tak dapat. Baik, boleh? Ada satu kes lagi. Sedap tuan-tuan cerita duit orang ni. Duit sendiri tak best, sikit. Okey, kes satu lagi. Ada seorang anak lelaki. Ini anak lelaki ya. Anak lelaki, dia ada bapa, dia ada ibu. Baik. Anak lelaki ni anak lelaki ni namanya asabah bin nafsihi. Sebab tu kita kena tahu fungsi dia, kita kena tahu siapa yang dia halang. Kuatnya anak lelaki dan anak perempuan ni, anak lelaki dengan bapa ni menghabiskan harta. Satu contoh tadi lah, bapa dia meninggal, dia dapat juga. Mak dia meninggal, dia dapat juga. Akhirnya dia meninggal, dia tak dapat apa-apa. Pergi kat bapa saudara lelaki seibu sebapa. Baik. Ini ada satu kes, bapa ni dengan ibu nak dijadikan cerita. Dia orang ni ada anak. Baik, dua orang anak ni kira adik-beradik lah, kan? Dua orang ni adik-beradik. Nak dijadikan cerita, anak lelaki ni meninggal dunia, tuan-tuan. Siapa yang dapat harta? Siapa yang dapat harta? Bapa, ibu. Yang ni apa namanya? Saudara lelaki seibu sebapa. Yang ni terhalang daripada menerima harta disebabkan ada bapa. Bapa ni dia halang bapa anak saudara lelaki seibu sebapa daripada mendapat harta. Jadi dia tak dapat harta yang ni. Dan dia sangkakan bahawa dia dapat harta adik dia. Tapi dia tak dapat sebab adanya bapa. Bila bapa ni meninggal, baru dia akan dapat harta bapa tu. Bila ibu ni meninggal, baru dia dapat harta. Tapi dalam kes ni, meninggal saudara lelaki dia ni, dia tak dapat disebabkan ada bapa. Bapa ni menghalang daripada menerima harta. Ni power tak power, tuan-tuan. The power of bapa. So kerja bapa, kerja anak lelaki lepas ni buat apa? Habiskan harta. Kerja dia memang macam tu. Sebab apa? Sebab kaedah dia, bapa, anak lelaki kepada anak lelaki. Apa maksud anak lelaki kepada anak lelaki? Cucu kepada anak lelaki kita, bukan anak perempuan. Kalau kita ada cucu kita tu daripada anak perempuan kita, yang ni tak masuk asabah bin nafsi. Cucu kepada anak lelaki kita, anak lelaki cucu kita lelaki, dia anak kepada anak lelaki kita. Itu sebab namanya anak lelaki kepada anak lelaki. Yang itu masuk asabah bin nafsihi. Kerja mereka ni adalah menghabiskan harta, lebihan harta, dan bahagiannya tidak ditetapkan. Maka bahagian itu hendaklah diterima oleh melalui asabah. Kalau misal kata ada setengah orang yang cuba untuk menafikan nasab,
ataupun waris. Contoh macam kes ni, dia cuba hantar kepada JKPTG ibu dengan dia saja. Kalau misalnya tak ada bapa, harta ni akan pergi kepada ibu dan juga dia. Tapi dia cuba, dia tanya, kalau saya hantar je dokumen ustaz, ibu dengan saya boleh tak? Sebab ibu dengan bapa ni, dia orang dah bercerai. Bapa ni dia tak kisah dengan anak-anak. Tiba-tiba bila adik dia meninggal, abang ni cakap, pasal apa bapa aku dapat pula? Tapi itulah hukum syarak. Kena terima. Tidak boleh tidak, kena terima. Dia macam mana perangai ke, dia tak balik ke, dia tak bagi nafkah dekat anak dia ke, tapi kalau dah bahagian dia dapat, maka dapat. Mereka ni dah bercerai. Bila bercerai, yang ini ingat dulu macam mana bapak dia buat kat mak dia. Tiba-tiba bila adik dia meninggal, bapak dia dapat harta. Betul lah. Memang itu. Inilah namanya, apa dia? Ini namanya apa? Ana tanya, ana jawab. Jawapannya, inilah namanya iman. Iman. Sami'na wa ata'na. Dah namanya harta, bukan milik kita. Dekat, nampak dekat sangat. Kalau dia bagi kan? Tapi itulah kaedahnya. Jadi dengan deruan yang telah hadir, maka tamatlah sudah kongsian pada malam ini. Cuma saya minta jangan lupa pasal asabah bin nafsi, sebab nanti ada kes berkaitan dengan asabah bil ghairi yang mana saya akan bawa dalam masa akan datang. Jangan lupa asabah bin nafsi ini, diri dia sendiri yang menerima lebihan harta. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas perhatian. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.